Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kita dalam kuliah yang ke-21, masih dalam modul TS25. Tajuknya ialah PLC dan juga PLN. PLC bermaksud Professional Learning Community. PLN adalah Professional Learning Network. Ada sedikit perbezaan, walaupun konsep asasnya adalah sama. Saya akan ulaskan nanti ya. Baik, jadi kita akan tengok PLC dan PLN ini dalam konteks konsep dan amalannya di sekolah. Seperti biasa, pesanan saya, mohon subscribe dan juga like. Baiklah tuan-tuan sekalian, apa itu PLC? PLC ialah Professional Learning Community, merujuk kepada para pendidik yang committed dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka. So, dia ada perkataan committed, kolaboratif untuk mencapai prestasi. PLC untuk murid sebenarnya, kita buat untuk murid. Baiklah tuan-tuan sekalian, idea utama PLC ini ada 3, iaitu memastikan pembelajaran murid berlaku, yang kedua kolaboratif, yang ketiga fokus kepada pencapaian. Tindakan gurunya dalam konteks memastikan pembelajaran murid berlaku ialah guru memastikan semua murid belajar berasaskan perkembangannya, yang kita panggil sebagai pembelajaran terbeza. Jadi kita kena ikut murid ini, mengikut keperluan, mengikut keupayaannya. Pastikan semua belajar mengikut keupayaannya. Yang kedua, kolaboratif, iaitu sekumpulan guru berkongsi amalan profesional untuk meningkatkan kualiti PDP mereka. Dan yang ketiga, fokus kepada pencapaian, memastikan pembelajaran berorientasikan peningkatan pencapaian murid ke tahap yang lebih tinggi, sama ada dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai. Tujuannya untuk meningkatkan pencapaian murid. Itu fokus utama dalam PLC. Baiklah, saya kembangkan lagi konsep PLC tadi. Konsepnya mengikut DUFOR pada tahun 2004. PLC memerlukan guru fokus kepada pembelajaran murid, bukannya pengajaran guru. Mengamalkan kerjasama dan kolaboratif sesama mereka demi meningkatkan keberhasilan ataupun outcome murid. Itu dia. So, kita fokus pada murid sebenarnya melalui PDP kita, meningkatkan kualiti PDP kita untuk siapa? Untuk murid. Okey ya. Melalui PLC ini, 4 soalan kritikal yang akan dijawab. Pertama, apa yang kita mahu murid kita belajar? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahawa mereka sedang belajar? Yang ketiga, bagaimana kita akan bertindak balas apabila mereka tak belajar? Yang keempat, bagaimana kita akan bertindak balas apabila mereka belajar? Jadi 4 soalan inilah yang akan kita jawab dalam PLC itu nanti. Okey. Jadi dalam konteks model DUFOR ini, dia ada 3 idea utama, dia ada 4 soalan kritikal. Idea utamanya apa? Memastikan murid belajar, membina budaya bekerja secara kolaboratif. Yang ketiga, fokus kepada pencapaian outcome murid. 4 soalan kritikalnya apa yang saya sebutkan tadi? Apakah aspek yang kita mahu murid kita belajar? Itu fokus. Bagaimana kita tahu yang murid sedang belajar? Itu inquiry. Bagaimana kita bertindak balas sekiranya mereka tak belajar? Itu inovasi. Bagaimana tindak balas sekiranya mereka belajar? Itu impact. Jadi ada 3 idea utama, ada 4 soalan kritikal. Inilah yang dikemukakan oleh DUFOR dalam model PLC-nya yang kita guna pakai sehingga sekarang. Baik, apa matlamat PLC ni? Untuk apa?
memantapkan amalan instruksional, meningkatkan pembelajaran murid, meningkatkan outcome kejadian murid. Okey. Dalam konteks TS25, PLC merupakan strategi bersepadu dan bersinergi untuk meningkatkan kualiti guru dalam konteks PDPC supaya ia lebih bermakna kepada murid. Tujuannya ingat kepada murid. Justru PLC wajib dilaksanakan di setiap sekolah berasaskan 4 soalan pemandu berikut. PLC hari ini dia bukan lagi perkara yang sunat, dia wajib dibuat dah. Okay? Sehingga dia sepatutnya menjadi budaya di sekolah itu. Jadi apakah 4 soalan pemandu dalam PLC ni? Yang pertama, fokus. Apakah fokus bidang instruksional yang ingin dibangunkan bersama, yang ingin di PLC-kan bersama-sama itu? Misalnya berkaitan dengan reka bentuk PDPC, PAK21, penjanaan aktiviti murid dalam 3-part lesson, elemen kebat, elemen STEM, elemen 6C, soft skill, PBD dan sebagainya. Elemen-elemen ini boleh kita PLC-kan di peringkat sekolah. So, fokusnya adalah instruksional. PLC dalam bidang instruksional. Baik. Seterusnya, apakah strategi instruksional pedagogi yang paling berkesan bagi sesuatu topik agar ia sesuai diajar mengikut kebolehupayaan murid? Yang tadi konteks dia, yang hari ini pedagogi dia pula. Apakah pedagogi yang sesuai untuk kita ajar topik itu kepada kumpulan murid tertentu? Sudah tentunya berbeza. Yang inilah yang perlu kita PLC kan. Kemudian yang salah pemandu yang ketiga, bagaimana kita tahu murid kita sudah belajar? Melalui semakan terhadap objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan dan juga PBD, sama ada formatif ataupun sumatif. Sejauh mana kita tahu mereka sudah belajar, mereka benar-benar belajar? Jadi dapatan daripada ini kita akan gunakan dalam PLC kan. Yang keempat, bagaimana kita bertindak apabila murid kita tak belajar? Satu kelompok yang tak belajar, nak buat macam mana? So, yang gagal mencapai objektif pembelajaran, so kita kena lihat refleksi, maklum balas. Mungkin di parking lot dalam kelas itu, mungkin daripada soal selidik kepada murid, mungkin daripada kerja buat mereka, hasil kerja mereka. So, kita tahu mereka tak belajar, tak mampu mengikuti, mungkin mereka gagal dalam konteks itu. So, apa nak buat? Inilah dia antara soalan-soalan pemandu yang akan memandu kita untuk melaksanakan PLC di sekolah masing-masing. Mungkin kita perlukan tindakan susulan di situ. Mungkin kita kena ulang PDPC kita, mungkin kita kena buat kelas pemulihan, mungkin kita kena buat kelas pengukuhan dan sebagainya. Ini bergantung kepada situasi yang berlaku di sekolah masing-masing. Baik. Seterusnya, fokus PIC, konsep asas PLC ialah berteraskan kepada FIS. Ini konsep PLC ya. FIS. Apa dia? Fokus, improve, share. Mana-mana PLC sekalipun yang kita buat mesti berasaskan, berteraskan kepada konsep ini, iaitu fokus, improve dan juga share. Fokusnya apa? Penekanan kepada isu, masalah, kepentingan, data sebagai pemacu driven. Data driven ya. Balik semula kepada data tadi. Bila kita nak buat PLC, kita kena ada data. So, intervensinya berfokus dan berterusan. PLC itu dia tak boleh ikut mood-mood tertentu. Dia mesti berterusan. Bukan bermusim, tapi berterusan. Tapi fokus. Fokusnya berasaskan kepada data. Apa isunya, apa datanya. Daripada isu data tadi, improve.
mempercepat proses pembetulan dan penambahbaikan. Intervensi. Improve melalui intervensi. Setelah kita jumpa isu dan masalah, fokus. Lepas intervensi, ada hasil, ada impak, kita share, kongsi, perkongsian pengalaman, kepakaran dan amalan terbaik dengan guru-guru lain, dengan lain dan sebagainya. Inilah yang disarankan oleh KPM. Apabila kita laksanakan PLC, balik kepada trust FIS. Apa dia? Fokus, improve, share. Mana-mana alat kolaboratif PLC mesti balik kepada FI dan S. Baik, fokus. Saya detailkan lagi apa dia fokus. Kenal pasti masalah dan punca masalah untuk kita PLC-kan nanti, iaitu merujuk isu masalah yang dihadapi dalam PDPC dan juga PDPR. Hari ini kita gunakan PDPR, ya. Ada ketika PDPC, ada ketika PDPR, blended learning, pembelajaran teradun. So apa isu dia? Apa masalah dia? Yang ini yang nak di-PLC-kan, yang telah dikenal pasti oleh guru. Contohnya berkait dengan tajuk-tajuk tertentu yang sukar dan mencabar. Mungkin ada tajuk yang susah nak diajar dalam bentuk PDPR, maka itu kita kena bawa dalam PDPC. Bagaimana? Kita boleh bincangkan dengan rakan-rakan yang lain melalui PLC, misalnya melalui lesson study. Itu dia caranya. Kita kenal pasti dahulu. Setelah kita kenal pasti, kita bentukkan kumpulan PLC, lantik ketua dan juga pemudah cara. Lantiklah dalam kalangan kita tadi seorang ketua yang boleh memimpin dalam PLC tersebut. Kemudian fokus dan fahami masalah yang ingin diselesaikan. Kaji dan analisis tajuk yang sukar tersebut daripada segi arah kesukarannya, kepentingan tajuk dan lain-lain. Setelah kita identify tajuk yang akan di-PLC-kan, kita analisis secara mendalam tajuk tersebut. Bagaimana caranya, apakah kepentingannya, di mana tahap kesukarannya. Itu yang akan kita jadikan dia bahan PLC itu nanti, ya. Ini fokus F. Baik, improve, strategi pula. Okey, tetapkan matlamat yang hendak dicapai. Pilih alat kolaboratif yang sesuai untuk dilaksanakan. Maksudnya kita pilih PLC apa, kaedah PLC apa yang kita nak pakai. Mungkin learning walk, mungkin lesson study, mungkin video kritik, mungkin teacher sharing session, macam-macam lagi alat kolaboratif PLC yang boleh kita gunakan yang sesuai dengan topik yang kita pilih tadi. Kemudian laksanakan aktiviti secara kolaboratif. Ingat, mesti secara kolaboratif. Kumpul maklumat dan data berdasarkan fokus perbincangan. Melaksanakan penyelesaian masalah, membuat rumusan penyelesaian masalah, rumus dan analisis semula dapatan daripada aktiviti yang dijalankan, kemudian penambahbaikan sekiranya perlu. Ini semua berlaku dalam improve. Kalau peringkat PDCA, ini adalah do, buat. Okey, strategikannya. Apa nak buat, laksanakan di sini. Okey, kemudian share, berkongsi. Dah buat, dah laksana, berjaya, maka kita kena kongsi. PLC mesti dikongsikan. Hari ini jadikan sharing sebagai satu budaya kita, saham kita. Perkongsian, berkongsilah amalan terbaik. Perkongsian antara ahli dalam kumpulan, antara kumpulan dalam sekolah yang sama, atau lebarkan lagi antara sekolah yang berbeza. Mungkin antara sekolah dalam satu daerah, antara sekolah antara daerah, antara sekolah antara negeri. Kalau sudah berlaku di peringkat itu, PLC kita sudah berganjak kepada PLN, Professional Learning Network. Lihat, daripada PLC di sekolah kita sahaja,
kita boleh kembangkan kepada PLN, merentasi sekolah, merentasi daerah, merentasi negeri. Kalau ini boleh diamalkan di sekolah, di negara kita, insya-Allah guru akan menjadi berautonomi. Guru sendiri yang menentukan rupa corak pengajaran yang sesuai untuk anak-anak muridnya. Inilah yang dikatakan sebagai PLN. Sharing, kongsilah bersama-sama. Okey ya. Seterusnya, boleh jadi juga kita sharing kepada peringkat antara bangsa, selain pada daerah, negeri, mungkin boleh menerobosi pula di peringkat antara bangsa. Hebat kalau kita boleh laksanakan sampai ke tahap itu. Baik, jadi fokus PLC itu fokus, improve dan share yang perlu kita ingat. Baik, saya kembangkan lagi. Bila kita laksanakan PLC, kita kena rancang dalam bentuk PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ini di peringkat sekolah. Apa-apa sajalah, okay? Amalkan prinsip PDCA, Plan, Do, Check, Action, sebagai satu kitaran. Dalam PLC ini, plannya apa? Melibatkan aktiviti seperti membina kumpulan pemandu dan juga fasilitator PLC. Setiap subjek lantik seorang fasilitator, lantik ketua kumpulan. Yang kedua, menentukan fokus dan analisis data sedia ada sebagai realiti semasa. Okey, untuk kita buat peningkatan nanti ya. Fokusnya apa? Kemudian yang ketiga, menentukan inquiry dan inovasi yang telah sedia ada untuk digunakan oleh guru. Belum yang buat yang baru lagi, gunakan yang sedia ada dahulu. Okey? Kemudian barulah buat yang baru. Perancangan jadual gerak kerja. Jadi 4 perkara itu termasuk dalam plan. Bina kumpulan, menentukan fokus, inquiry inovasi sedia ada, juga merancang jadual gerak kerja dalam PLC itu nanti. Baik, bina kumpulan. Detailkan lagi ya, bina kumpulan. Apakah soalan-soalan yang kita nak tanya bila kita nak bina kumpulan? Saya panggil sebagai soalan pencetus idea, SPI ya. Soalan pencetus idea. Di peringkat bina kumpulan, siapa ahli dalam kumpulan PLC ini? Adakah secara sukarela? Adakah nak guna struktur sedia ada, ikut panitia? Ataupun nak bina kumpulan baru, berbagai panitia? Itu semua boleh difikirkan bersama-sama. Ada orang buat struktur sedia ada, guna panitia yang sedia ada. Panitia matematik, ini orangnya. Panitia sejarah, ini orangnya. Tak bercampur. Mungkin juga kita boleh bina antara panitia, ahli PLC antara panitia. Kalau kita nak lihat pedagogi umpamanya, boleh kita gabungkan, bina kumpulan baru. Itu semua perlu difikirkan bersama bila kita nak bina kumpulan PLC. Yang kedua, menentukan fokus. Bila fokus, mesti guna data. Kalau tanpa data, dia panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai apa? Persepsi andaian. Bila data, there is reality. So, apakah elemen instructional PDPC yang akan difokuskan dalam PLC itu nanti? Mengapa elemen itu dipilih? Apakah yang ditunjukkan oleh data sedia ada berkaitan dengan elemen yang kita pilih tadi? Lemah ke dia dah hebat? Okey? Apakah instrumen yang dan rubrik yang akan digunakan untuk membuat PLC? Siapakah kumpulan sasaran dalam PLC ini? Ini semua soalan-soalan yang perlu kita cetuskan bila kita nak membina kumpulan dalam PLC ya, nak membina fokus dalam PLC. Kemudian kita pergi pada peringkat inquiry. Okey. Contohnya, kalau kita ambil di peringkat aktiviti murid, soalan pencetus idea kepada aktiviti murid, ini peringkat inquiry ya. Kita boleh tanya, adakah guru menggunakan kepelbagaian aktiviti untuk murid yang berbeza arasnya? Dalam satu kelas, adakah guru menggunakan aktiviti yang berbeza ataupun fix for all, sama semua, sedangkan murid berbeza? Okey. Sejauh manakah aktiviti yang dilaksanakan tadi sesuai dengan keterbezaan murid? Sesuai atau tidak aktiviti yang digunakan untuk kumpulan ini, kumpulan ini, kumpulan ini dan sebagainya.
Adakah murid mampu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan oleh guru? Itu semua soalan-soalan di peringkat inquiry. Habis inquiry, pergi kepada inovasi. Tanya lagi, apakah strategi yang paling berkesan yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh guru berkenaan dalam konteks aktiviti murid tersebut? Adakah aktiviti tadi paling berkesan? Sejauh manakah digital tool telah digunakan oleh guru berkenaan dan apa impaknya? Adakah digital itu sebagai tempelan atau digital sebagai tool untuk murid-murid melaksanakan aktiviti yang ada impak kepada murid berkenaan? Itu semua soalan-soalan yang boleh kita tanya apabila kita bercakap mengenai inovasi. Jadi jangan lupa pada PDCA tadi ya. Setelah itu kita bergerak kepada do pula. Tadi plan, ini do, laksanakan, praktiskan. Okey, melibatkan aktiviti mengutip data, maklumat berkaitan dengan PDPC guru secara hands on dan berkumpulan. Di sinilah kita gunakan berbagai jenis alat kolaboratif PLC. Misalnya kita boleh gunakan strategi learning walk, kita boleh gunakan lesson study, kita boleh gunakan video critics, kita boleh gunakan bimbingan instructional dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya yang boleh kita gunakan. Kemudian kita kekalkan fokus kepada instructional dan patuhi setiap protokol PLC. Kemudian kita catat kumpul maklumat data semasa laksanakan PLC. Itu dia ya. Setiap PLC tadi, setiap alat kolaboratif tadi, dia ada protokol-protokol tertentu. Kita kena patuhi protokol tersebut. Cek di peringkat yang ketiga, cek pula refleksi. Melibatkan aktiviti analisis dan merumus data dan maklumat yang telah kita kumpulkan. Setelah kita laksanakan learning walk, setelah kita laksanakan lesson study dan sebagainya, kita kena analisiskannya. Duduk bersama, bincang dan analisiskannya. Ini di peringkat cek refleksi. Perbincangan dan penilaian kualiti PDPC berdasarkan rubrik yang dibina dan dipersetujui bersama. Misalnya kita gunakan SKPM G2 Standard 4 sebagai instrumen dan rubrik untuk kita bincangkan bersama-sama berkaitan dengan PDPC guru. Berkongsi idea, inovasi, amalan secara kolaborasi dan buat keputusan dan tindakan yang dipersetujui bersama untuk memastikan objektif tercapai. Ini di peringkat apa? Di peringkat check. Plan sudah, do sudah, check sudah. Next untuk peringkat action. Susulan ataupun penambah baikan. What's next? Yang perlu ditambah baik hasil daripada refleksi bersama tadi. Kita nak tambah baik apa ni? Okey. Idea baru, inovasi, cadangan penambahbaikan dilaksanakan semula untuk melihat keberkesannya. Setelah kita dapat idea baru, strategi baru, laksanakan semula untuk kita lihat berkesan ataupun tidak. Jika berjaya, melibatkan perkongsian amalan terbaik, sharing dan sebarluaskannya. Pelan semula jika dia gagal lah, kita berjaya. Jadi yang di sini peringkat action ini yang paling mahalnya ialah sharing, berkongsi amalan terbaik dan sebarluaskanlah kepada guru-guru yang lain. Bukan sekadar guru-guru dan sekolah yang sama, tapi juga kita boleh lebarkan kepada guru di sekolah lain, daerah lain, negeri lain yang berada di bawah PLN, Professional Learning Network. Okey. Jadi kita boleh gabungkan yang tadi dalam bentuk perancangan begini ya. Okey, ada plan, ada do, ada check, ada action. Pasal prosesnya, ada soalan, penyetus idea, ada protokol, kaedah apa yang kita nak gunakan. Mungkin lesson study, mungkin peer coaching, mungkin video kritik. Ini adalah perancangan untuk PLC di peringkat sekolah. Okey, saya kembangkan sikit lagi. Fasilitator kumpulan PLC ini siapa? Siapakah fasilitator PLC? Mungkin ketua bidang, mungkin ketua panitia,
Mungkin guru cemerlang, guru ikon di sekolah itu, mungkin ada guru adibira misalnya, pemeriksa kertas dan lain-lain yang sesuai di peringkat sekolah, yang boleh kita jadikan dia sebagai pemimpin kecil dalam kumpulannya. Jangan tak ada pemimpin, semua penumpang, tak boleh. PLC tak boleh ada penumpang, mesti penyumbang, semua orang menyumbang. Okey, dipimpin oleh seorang yang boleh jadi suri teladan kepada ahli dia, disenangi dan dihormati, hubungan baik dalam kalangan ahli, berpengetahuan dan berkemahiran, boleh menjadi pengantara ahli dan moderator dalam kumpulan yang berbeza pandangan itu nanti. Saya percaya, ikut pengalaman saya dalam kumpulan PLC ini, ada banyak pandangan yang berbeza, maka dia perlukan seorang yang neutral, yang boleh meneutralkan keadaan, tak boleh menyembelahi mana-mana pihak. Baik, yang kedua, fasilitator juga perlu bersifat pembimbing kepada kumpulan. Dia memandu perbincangan supaya tidak lari daripada objektif yang disetujui bersama. Dia sentiasa mengawal supaya perbincangan PLC itu ikut track. Jangan lencong daripada track, sentiasa dia mengawal. Memudah cara dalam perbincangan kumpulan, menjadi pendengar yang aktif, mengambil kira pandangan semua ahli, memiliki skill bertanya yang tinggi untuk menjana idea kreatif dalam kalangan ahli. Sebagai moderator, ia perlu banyak soalan untuk bertanya. Di sinilah dia perlukan ilmu coaching and mentoring. Kita bimbing fasilitator ini supaya menjadi coach, mentor kepada guru-guru yang lain. Bukan sekadar sebagai ketua kumpulan, tapi dia sebagai mentor, dia sebagai coach kepada guru-guru yang lain. Itu ciri-ciri. Baik, yang ketiga, fasilitator juga, ketua kumpulan juga mesti berupaya untuk mengurus krisis dan konflik kalau berlaku dalam kumpulan itu, menetapkan dan menguatkuasakan peraturan, protokol, asas dalam aktiviti PLC, adil, cakna dan konsisten, perbincangan terbuka tetapi terkawal, mengelakkan pandangan peribadi, prejudis dan persepsi berdasarkan data dan realiti semasa, bukan persepsi. Itu sifat penting sebagai seorang fasilitator, ketua kumpulan PLC tadi. Baik, seterusnya, memastikan keberhasilan perjumpaan. Peranan setiap ahli sentiasa dikawal supaya tidak lari dari matlamat perjumpaan PLC. Setiap ahli sebagai penyumbang, bukan penumpang. Jika ada yang menumpang, peranan fasilitator untuk menggerakkannya, untuk mencetuskan idea supaya dia menyumbang, menggunakan pendekatan berbagai-bagai cara lah, misalnya melalui PDCA. Sentiasa buat penilaian, penambahbaikan, rumusan bagi tujuan meningkatkan kualiti PDPC guru-guru dan juga ahli-ahli. Okey, yang kelima, menggalakkan penglibatan. Rangsang ahli yang pasif untuk menyumbang. Saya sebut tadi, bukan menumpang. Gunakan soalan terbuka, raikan sebarang idea walaupun berbeza pendapat. Tak boleh kita kongkel, mesti kita raikan berbagai idea yang disumbangkan oleh rakan-rakan kita dalam kumpulan PLC tadi. Besar sangat peranan kumpulan ataupun peranan ketua kumpulan ini. Okey, jadi yang keenam, mewujudkan suasana kondusif dan santai. Ini juga peranan penting sebagai ketua fasilitator, mewujudkan suasana kondusif dan santai. Wujudkan suasana mesra, kecindanan, santai, bukan tegang, tetapi protokol mesyuarat dijaga. Kaedah komunikasi yang sesuai dan diterima oleh semua ahli. Lokasi dan persekitaran yang kondusif. Sediakan makanan, minuman jika perlu. Ini biasalah, bila kita buat perjumpaan, kita sediakan sedikit makanan juadah untuk melahirkan suasana mesra, suasana kecindanan, santai bersama, bukan tegang. Jangan wujudkan suasana tegang. Okey, baik. Habis cerita PLC, saya cerita pula tentang konsep PLN, Professional Learning Network, yang berkembang daripada PLC tadi. Okey,
Kerangka PLC ialah di peringkat sekolah sahaja. Tapi apabila kita collaborate, meluaskan jaringan antara sekolah dalam daerah yang sama, jaringan antara sekolah dalam daerah yang berbeza, jaringan antara sekolah dalam negeri yang berbeza, maka itu kita sudah menjadi PLN, Professional Learning Network. Hari ini jaringan ini boleh terbina melalui digital tool, digital learning, melalui Maya sahaja. Jadi COVID ini juga ada kalanya memberi rahmat kepada kita. Kerana apa? Kerana ramai sangat hari ini orang yang hebat-hebat dalam dunia Maya. Okey, Maya memberi ruang yang besar, platform yang besar untuk kita bertemu, untuk kita bergabung tenaga, bergabung idea antara sekolah luar daerah, luar negeri dan sebagainya, supaya dia menjadi professional learning network. Apa saja yang boleh kita bincangkan dalam konteks profesional, terjaringlah antara sekolah, daerah, negeri. Maka itulah dia PLN. Okey, jadi jaringan pembelajaran profesional itu berlaku antara guru dari sekolah yang berbeza dalam daerah yang sama, antara guru dari sekolah yang berbeza yang melibatkan antara daerah, negeri dan juga hebat lagi antara negara. So laksanakan linking, stretching and kemudian menggunakan berbagai platform digital tool, belajar dan menyumbang. Dua tu, belajar dan menyumbang. Learning weeks, learning farm, saling menyokong, co-engagement, co-learning, co-ownership, cooperation ownership. Itulah dia ciri-ciri yang kita akan bincangkan dalam professional learning network. Saya percaya hari ini di Malaysia sudah pun berlaku perkara ini. Okey, guru kita lebih hebat dalam konteks PLC dan juga PLN. Konsep PLN juga seperti mana PLC, yang pertama dia mesti berfokus, spesifik. Yang kedua, kolaborasi itu berterusan. Dia tak boleh sekali-sekala, tak boleh hangat-hangat tahi ayam. Okey, dia mesti berterusan. Yang ketiga, kongsi idea. Tak boleh ada penumpang. Jangan dia saja nak terima idea orang, dia tak beri idea, tak boleh. Mesti sama-sama kongsi idea. Berlaku dialog ataupun inquiry reflektif, menjana idea. Berlaku secara kumpulan ataupun secara individu, dan mestilah dia menggunakan platform digital tool. Sebab dunia hari ini keadaan hari ini tak boleh bersemuka, maka kita gunalah platform Maya. So ini semua adalah prinsip konsep yang harus ada dalam PLN. Cuma bezanya dengan PLC, dia dilebarkan kepada sekolah, antara daerah, antara negeri. Prinsipnya lebih kurang sama sahaja. Okey ya. Syarat PLN berfokus kepada satu isu. Fokus kepada satu isu sahaja dalam setiap sesi. Jangan banyak isu. Okey, ambil satu sahaja ataupun dua untuk kita fokuskan perbincangan. Tidak boleh bercampur isu. Contohnya, kalau kita ambil isu mengenai PBD sahaja yang kita bincangkan. Isu STEM sahaja yang kita bincangkan. Sesi lain mungkin kita ambil kebat pula. Begitu. Jangan satu isu 3-4, satu sesi 3-4 isu nak diselesaikan, nak dibincangkan. Tak boleh. Okey. Kemudian kolaborasi itu berterusan. PLN dibuat secara berterusan, bukan sekali-sekala, bukannya bermusim dan sebagainya. Yang ketiga, sentiasa dilaksanakan PLN bagi perbincangan terhadap satu-satu isu. Satu isu itu pun kena ada banyak sesi, bukan sekali satu sesi, mungkin 3-4 sesi dan sebagainya, sehingga dia selesai. Dah selesai, baru pindah kepada isu yang lain. Itu cara kita buat PLN. Kemudian seterusnya, inquiry reflektif. Setiap anggota dalam PLN menyumbang idea. Tiada penumpang, ini penting, tiada penumpang. Sumbang saran idea, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman daripada setiap anggota.
Setiap orang tentu ada pengetahuan, tentu ada kemahiran, tentu ada pengalaman. Inilah nak dikongsikan berkaitan dengan isu yang kita bincangkan bersama. Sentiasa kembang idea, sentiasa jana idea antara sekolah tadi, ya. Okey, seterusnya pembelajaran berbentuk individu ataupun kumpulan. So, jaringan pembelajaran ini boleh berlaku secara individu, boleh berlaku secara kumpulan antara sekolah yang berlainan. Maka perkongsian idea, kongsi kemahiran, kongsi amalan terbaik, kongsi pengalaman antara individu dan kumpulan tadi berlaku dan dia diperkayakan sentiasa. Itulah dia yang seharusnya berlaku dalam PLN. Hari ini kita bergerak daripada PLC kepada PLN pula. Okey, jadi tagline PLN ini ialah cikgu bantu cikgu. Cikgu bantu cikgu. Ulang balik, cikgu bantu cikgu. Kalau cikgu tak bantu cikgu, siapa lagi? Sebab itu tagline-nya begitu. Kita bantu sama kita. Baik, berfokus dari bawah ke atas, bottom up. Jangan tunggu arahan. Tak perlu arahan pun untuk kita berkongsi idea. Fokus ialah untuk meningkatkan kualiti PDPC guru dalam bilik darjah sehingga terhasilnya profesional autonomi guru. Guru itu ada kuasa, ada autonomi untuk mengajar bagaimana nak mengajar anak muridnya, mengikut keupayaannya, mengikut keterbezaan anak muridnya itu sendiri. Guru diberi kebebasan untuk melaksanakan deep learning, pembelajaran bermakna kepada setiap anak muridnya berdasarkan kepada apa? Keterbezaan mereka. Contoh, guru laksanakan unpacking the curriculum mengikut kebolehupayaan murid. Nampak? Jadi perbezaan inilah yang akan kita gunakan dalam kita buat PLN itu nanti, ya. Okey. Jadi saya rasa cukup setakat itu perbincangan saya. Saya harap tuan-tuan semua boleh faham. Semoga kita berjaya membudayakan PLC dan PLN di peringkat sekolah, daerah, negeri dan antarabangsa. Jadi sekian daripada saya. Kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.